أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time sekali lagi pada hari ini untuk kita bincang sama-sama Al-Quran, baca, faham, amal pada halaman 390 untuk terus kita melihat kepada kisah Nabi Musa, profil Nabi Musa, biodata Nabi Musa dalam surah Al-Qasas bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Safa, apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Ya, sihat Ustaz. Kita bersama pada hari ini meneruskan lagi perjalanan kita bersama dengan Nabi Musa, ya, hatta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengetahui tentang kisah Nabi Musa ini kecuali dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama tuan-tuan kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi halaman 390 sebagai hidayah kita bersama pada hari ini, iaitu pada ayat yang ke-36 hingga 37 kita akan melihat kepada bagaimana Firaun mendustakan mukjizat dan respon Nabi Musa kepada pendustaan yang dibuat oleh Firaun dan juga tentera-tenteranya. Ini yang kita lihat pada ayat 36 hingga 37 selepas Nabi Musa dilatih Allah di Tua pada halaman yang kita ikuti semalam. Kemudian diteruskan pada ayat 38 hingga 43, perdebatan Firaun mengenai ketuhanan Allah dan akibat kesombongannya yang akhirnya diazab dan menjadi pelajaran untuk kita pada waktu ini. Mari sama-sama kita baca daripada ayat 36 hingga 39 terlebih dahulu memulakan majlis kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasih dan sayangi sekalian. Alhamdulillah dapat sama-sama kita bertemu kembali dalam My Quran Time baca faham amal. Insya-Allah hari ini kita nak mengembara sekali lagi dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Kita dalam sebuah perjalanan travel kita dengan Nabi Musa. Inilah sebahagian apa yang Allah Taala ceritakan kepada kita Nabi Muhammad SAW, dan sampai juga kepada kita hari ini dapat kita mengetahui kisah yang sangat bernilai sebenarnya, yang tidak dapat di mana-mana kecuali dalam Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Jom sama-sama kita mulakan ayat 36 hingga 39. Tarannum ras insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يؤمن
يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 36 hingga 39 untuk sama-sama kita melihat bagaimanakah perjuangan Nabi Musa alaihissalam selepas dididik ataupun ditarbiah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya di Bukit Tua, dan selepas itu mereka iaitu Nabi Musa dan Nabi Harun terus untuk meneruskan perjalanan. Kalau kita tengok dalam surah Taha ataupun dalam surah Syuara, dia amat detail maksudnya perjalanan ataupun apakah dialog perjalanan Nabi Musa ke Mesir itu tadi. Tetapi dalam episod ataupun musim ketiga surah Al-Qasas ini, musim pertama surah Taha, musim kedua panjang dalam surah Syuara, musim ketiga dalam surah Al-Qasas ini Allah nyatakan secara ringkas, sudah pun Nabi Musa mengadu pada Allah, sudah pun dikabulkan doanya untuk Nabi Harun menjadi sebagai ridaan yang kita belajar semalam. Maka pada ayat yang ke-36, falamma ja'ahum Musa biayatina, iaitu ketika Musa datang kepada mereka dengan membawa mukjizat kami yang nyata, mereka berkata ini hanyalah sihir, ini hanyalah sihir yang dibuat-buat dan kami tidak pernah mendengar yang seperti ini pada nenek moyang kami dahulu. Jadi ini adalah respon daripada Firaun ya, respon daripada Firaun untuk kita sama-sama faham bahawa respon mereka ini bukan sekadar pada waktu itu, tetapi ianya juga berulang pada waktu ini, iaitu apa? Yang pertama, mereka kata ini adalah sihir yang dibuat-buat. Ya, kalau katakan Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata bahawa Quran ini dibuat-buat, ya, muftara. Dan waktu zaman ini pun kalau kita bawa Al-Quran pada tahun 2021 ini, 2022 Ustaz ya, kita dah berganjak 2022, akan dinyatakan bahawa sebenarnya apa teori-teori yang ambil daripada Al-Quran ini adalah sebenarnya tak ada kebenaran bagi sebahagian manusia yang tidak percaya kepada Al-Quran. Tetapi bukan sekadar itu, wama sami'na bihadza fi abainal awwalin, ya, dia kata bahawa ini kami tak pernah dengar daripada nenek moyang kami. Ya, jadi kalau kita perasan, kalau kita tengok kepada dua cara ini, sihir ini adalah sesuatu yang mengkagumkan sebenarnya kepada mereka Ustaz ya. Seperti mana juga pada zaman Nabi, mereka kagum pada Al-Quran, mereka cakap sihir. Dalam masa mereka mengutuk Nabi, mereka mengakui bahawa ada sesuatu yang tidak dapat diterangkan. Macam kita mendengar Al-Quran Ustaz ya, bila Ustaz baca Quran, ada yang menangis, mengalirkan air mata, daripada hati keras menjadi hati lembut. Kita tak tahu macam mana ia berfungsi, tetapi kita tahu bahawa ia adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka tak dapat nak terangkan, mereka cakap sihir. Dan kalau yang kedua ini, masami'na bihadza fi abainal awwalin, kami tak pernah dengar, pasal mereka ini sebenarnya menutup daripada kebenaran yang telah dibawa oleh nenek moyang. Padahal Nabi Musa 400 tahun sebelum itu ada Nabi Yusuf ya, yang sudah pun bercakap tentang keesaan Allah, dan sebelum itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi kerana mereka tidak menuntut ilmu ataupun tidak tahu sejarah, ataupun sebenarnya Firaun tahu sejarah, dia cuba untuk mengelabui sejarah. Ini kita kena perasan tuan-tuan ya, ketika adik-adik belajar sejarah di sekolah menengah ataupun pensyarah-pensyarah, kena bawakan elemen ketauhidan dalam sejarah agar tidak sampai kita mengagung-agungkan kepada
penjajah, pasal sejarah biasanya ditulis oleh orang yang menang, Ustaz. Ya. Jadi orang menang tu kalau dia bukan beragama Islam, dia buang segala perkara-perkara yang berkaitan dengan Islam yang ada di atas muka bumi ini. Ayat yang ke-37 disambung lagi. Apakah respon Nabi Musa berkaitan dengan perkara ini? Waqala Musa, Rabbi, Tuhanku lebih mengetahui siapa yang hadir, yang datang dengan hidayah. Kalau kita perasan dalam surah Asy-Syu'ara, dalam surah At-Taha, Nabi Musa ini bila ditanyakan tentang siapa Tuhan, dia jawab pam 3 kali. Walaupun walaupun Firaun nak divert, nak cuba bawa dia ke topik lain, dia tetap bagi kan. Kenapa? Kerana yang penting dalam kita menyampaikan dakwah ini ialah bukan kepada kita kebenaran itu, tetapi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hal ini Nabi Musa kata, hidayah daripada Allah yang lebih tahu, ya. Tuhanku lebih mengetahui. Tuhanku. Jadi nak ceritanya bahawa saya tidak mengakui kamu Firaun sebagai Tuhan. Pasal Tuhanku mengetahui min indih, daripada sisinya, wa ma takunu lahu aqibatud dar, iaitu dan sesiapa yang akan mendapat kesudahan yang baik di akhirat. Kalau dah cakap dengan raja begitu kan Ustaz ya, sebenarnya Tuhan tahu siapa yang betul. Kamu kata tak betul lah, sihir lah, tak pernah didengar. Sebenarnya Tuhanku lebih mengetahui daripada engkau. Itu nak menunjukkan bahawa Nabi Musa merendahkan intelek Firaun yang berujar pada ayat 36. Dan yang keduanya, nak beritahu pada Firaun, kamu ni sebenarnya tak selamat. Ya. Wa man takunu lahu aqibatud dar, kesudahan yang baik, aqibah itu maksudnya kesudahan yang baik, hanyalah Allah yang tahu. Jadi sebenarnya kau ni tak selamat. Pasal kamu tidak mendapat hidayah. Innahu la yuflihu zalimun, dan tidak berjaya orang yang zalim. Jadi kalau dalam sebuah kerajaan Ustaz ya, kalau pemimpin itu zalim, sebenarnya Allah cakap innahu la yuflihu zalimun. Mengapa tak berjaya? Kerana rakyat pada waktu itu akan menghentam, ya, sakit hati, tapi mungkin mereka tak dapat sampaikan, tidak dapat cakap, tapi lambat laun akhirnya orang yang zalim ini Allah nyatakan tidak berjaya. Awal-awal mungkin boleh menyampaikan propaganda bahawa saya ni jujur, saya ni baik, tetapi kalau tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, amanah itu, jadilah seperti Firaun yang kita akan lihat lagi dialognya pada ayat 38. Kita baca sekali lagi bagaimana Firaun dan juga Malak, ya, pembesar-pembesar begitu cuba bersekongkol, berbincang dia nak buat apa dengan Nabi Musa. Ayat 38, baca sekali lagi. Baik, kita baca sekali lagi ayat 38, permainan ataupun bagaimana konspirasi ataupun bagaimana berbincangan Firaun dengan Malak, pembesar-pembesar ataupun pembantu-pembantunya. Ayat yang ke-38. Auzubillahi minasyaitanir. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. Surah Al-Azim ayat 38, ya. Waqala Fir'aun, berkatalah Fir'aun, ya ayyuhal malak, wahai pembesar-pembesar, ya, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, ya. Apakah perkataan daripada Fir'aun? Aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain daripada aku. Pasal apa? Pasal Nabi Musa cakap tadi Ustaz ya, Rabbi. Ya. Jadi Firaun ini dia tajam sebenarnya, dia dapat tangkap perkataan Nabi Musa itu, tapi dia pusing balik semula. Dia kata, wahai malak, dia ambil dia punya pengaruh daripada pembesar pada waktu itu, ma'ulimta, ya, aku tak mengetahui bagi kamu ada Tuhan selain daripadaku. Itu perkataan daripada Nabi ataupun daripada Firaun, ya. Jadi
Ini adalah cara propaganda yang dibawakan oleh musuh-musuh, ya. Dia cuba untuk dia tarik crowd, ya, pasal bila dia tidak ada hujah, dia buat apa Ustaz? Dia cari dia punya follower dia. Follower tolong backup saya. Lebih kurang begitulah. Jadi kita tidak mahu. Jadi begitu, kita adalah berdasarkan pada hujah, dan bila kita ada hujah, kita berdiri atas hujah tersebut, walaupun seorang, walaupun dua, walaupun sedikit, keep it up, teruskan. Ya, ini yang kita belajar daripada dialog pada surah Al-Qasas ini selepas Nabi Musa telah dilatih untuk bersifat tidak takut. Tidak takut, dan dalam hal ini Allah dah janji pada ayat 31 semalam, iaitu innaka minal aminin, kamu akan aman. Jadi don't worry, teruskan, sampaikan apa yang patut disampaikan. Dan kita perasan sebenarnya cara Nabi Musa sebelum bercakap tentang mukjizat yang ada, berujar dahulu, bercakap dahulu, menyampaikan mesej yang ingin disampaikan. Maka pada waktu ini Firaun menyambung lagi, fa'auqid, maka bakarkanlah untukku ya Haman. Siapa Haman? Haman ini adalah orang dekat dengan Firaun, dan dia ini adalah engineer, ya, jurutera yang pakar. Maka diminta untuk buat projek, bakarkan ala tin, pada tanah liat, faj'al li sarhan la'alli, jadikan aku bangunan yang tinggi untuk aku boleh pergi tengok kepada Tuhan Musa. Projek dia ini projek ni, maksudnya bukan sekadar projek naik tangga begitu saja, kena buat projek engineering kejuruteraan untuk pastikan dapat tengok pada Tuhan Musa, dan aku yakin bahawa dia ni dalam keadaan ataupun seorang yang berdusta. Ini adalah perkataan Firaun, panjang Ustaz, ya, ayat 38 yang kita baca tadi. Dalam Quran ni bila ayat tu panjang, kita kena beri perhatianlah. Maksudnya mesej ini bukan sekadar Firaun cakap, tetapi ada bingkai ataupun gaya fikir yang sebenarnya dia boleh berlaku terjelma dalam kehidupan kita kalau kita tidak jaga-jaga. Apa poinnya? Poinnya di sini ialah Nabi Musa ini, ya, menyampaikan bahawa Tuhanku, dia dah bercerita dalam surah Taha, surah Syuara, kita ambil sudut bahawa Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bercakap dengan Allah. Jadi bagi Firaun, dia gunakan itu untuk mengejek Ustaz. Mana Tuhan Musa, kan? Cuba buat bangunan, kita nak tengok Tuhan Musa. Dia nak mengejek kepada perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh Nabi Musa. Anak angkat 30 tahun dah ni datang tegur ayah apa lagi? Ayah angkat dia balun kepada Nabi Musa. Jadi dalam hal ini, tuan-tuan, kita kena faham bahawa bila ada kebenaran, ada juga orang yang suka mengejek. Dan kesimpulannya apa? Kita harap kita jangan jadi orang yang tersasar, ya. Bila ada orang ejek begitu, kita pun rasa betul jugalah, kan, rasanya betul ke Tuhan Musa, kan, betul ke ada orang mengejek Quran Ustaz, ya. Ada yang kata ini 1400 tahun yang lepas, formula ini tak apply, tak boleh digunakan pada waktu ini. Kalau ada orang cakap begitu, kita kena faham bahawa sebenarnya apa? Sebenarnya orang itu bukan sedang berhujah, dia sedang mengejek. Dua perkara yang berbeza, kan. Kalau dia berhujah, dia akan cakap, okey, kalau Tuhanku ini tahu siapa yang dapat hidayah ataupun yang tahu kesannya, apa kesan kalau saya ni buat begini, ya. Jadi dia akan berhujah dengan ilmu, bukan dengan pengaruh ataupun buat projek untuk mengejek kepada ajaran-ajaran wahyu yang disampaikan. Wastakbara, semua perkara ini disimpulkan Allah pada ayat yang ke-39 itu, mereka ini telah berlaku sombong. Huwa Ustaz, ya, spesifik Firaun, wa junuduhu, dan juga pasukannya. Allah nak jelaskan kepada kita, Firaun ini dia memang spesifiknya amat sombong bersama dengan tenteranya fil ard bi ghairil haqq, tanpa kebenaran, ya. Wa zannu annahum ilaina la yurja'un. Mengapa mereka sanggup buat begitu? Sebabnya kerana mereka yakin bahawa mereka ini tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka rasa mereka akan kekal, mereka rasa macam mereka akan selamat. Kalau mati pun, ya, sebenarnya mereka rasa habis. Baik saya gunakan, saya ambil segala-galanya yang apa ada di atas muka bumi ini. Ini cara berfikir yang disampaikan oleh Firaun agar kita jangan rasa bahawa kita selamat di sini. Mungkin ada yang kata, Ustaz, saya boleh buat sahaja rasuah ke, saya boleh buat apa saja, nanti dah pencen nanti bertaubatlah. Itu adalah orang yang wadhannu annahum ilaina la yurja'un. Dia rasa dia tak akan kembali, ataupun kalau kembali nanti saya akan taubat.
macamlah dia, boleh tahu kita tuan-tuan tahu bila kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita doa pada Allah, kita mohon kita jangan jadi orang yang suka mengejek-ngejek kepada masa yang Allah berikan kepada kita untuk baiki dan bertaubat. Ya, seperti mana Firaun diberi masa, diberikan pelbagai pengaruh, rupa-rupanya ia menggunakannya untuk jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kepada perkataan pilihan kita saksikan. Pada hari ini kita lihat perkataan waqada, iaitu membakar, 11 kali disebut di dalam Al-Quran, dan inilah arahan daripada Firaun kepada pemimpin Haman pada waktu itu, tolong bakarkan tanah liat untuk dibuat batu bata, jadikan binaan tinggi. Aku nak melihat kepada Tuhan Musa, satu projek untuk memperolok-olokkan kepada wahyu. Kalau tuan-tuan kita tahu kita ada terlibat dengan sesuatu projek itu untuk memperolok-olokkan kebaikan, memperolok-olokkan wahyu, kita get out, kita keluar daripada projek tersebut, kerana kita tidak mahu jadi orang yang diazab seperti mana yang kita akan baca selepas rehat nanti. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Dan bacalah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Quran ini perihal Nabi Musa. Sesungguhnya ia adalah seorang rasul pilihan dan adalah ia seorang rasul lagi nabi. Ini adalah pujian kepada Nabi Musa alaihi salam dalam Al-Quran yang Allah rakamkan dalam surah Maryam yang saya baca balik ayat 51. Inilah nabi yang disebut sangat banyak dalam Al-Quran, hampir daripada 32 surah disebut tentang Nabi Allah Musa alaihi salam, dan surah Al-Qasas yang kita baca ini hampir keseluruhan menceritakan tentang Nabi Musa, walaupun tidak ada surah Musa tapi Nabi Musa diangkat dan diceritakan perihalnya dalam segenap surah dalam Al-Quran Karim. Dalamnya kasih Allah Subhanahu Wa Taala kepada kasihnya Nabi Musa. Wajarlah untuk kita menyelusuri, mendalami kisah ini untuk kita mengambil iktibar, insya-Allah. Baik sahabat-sahabat semua, alhamdulillah kita sama-sama dapat mengembara dengan kisah Nabi Musa, dan kita nak belajar sedikit tajwid sebelum kita meneruskan lagi pengembaraan kita Nabi Allah Musa AS. Baik, kita lihat seperti biasa huruf-huruf ataupun kalimah pilihan kita, bacaan tebal dan nipis difokuskan. Yang pertama yang kita baca pada ayat 37 sebentar tadi, wa man takunu lahu aqibatud dar, wa man takunu lahu aqibatud dar. Ada satu saja huruf tebal di sini, huruf qaf yang berbaris di bawah. Namun kita dah sebut sebelum ini, huruf qaf ni huruf yang isti'la, huruf yang tebal. Tetapi bila dia berbaris di bawah, dia ada kesan sedikit. Maksudnya ketebalannya akan kurang sedikit. Dia tidak seperti huruf ta. Bila baris atas dan bawahnya pun, bawahnya tetap ditebalkan ta, ti. Adapun huruf qaf, qa, qi. Dia tidak boleh qa, qi. Tidak boleh buat macam kita sebut huruf ta baris bawah, seperti kita sebut huruf sad baris bawah, seperti kita sebut huruf dot yang berbaris di bawah.
qaf ada special sikit, qa qi, maka jangan kita sebut qi kerana nak tebalkan sangat, maka huruf qaf disebut begitu. Wa man takunu lahu aqibatud dar. Namun janganlah terlalu ringan sehingga jadi macam huruf kaf pula. Yang kedua, la'alli attali'u ila ilahi Musa. Cuba sahabat-sahabat tengok huruf-huruf yang nipis itu, kita sebut dengan istighfar, dengan mendatar. La'alli attali'u ila ilahi Musa. Ilahi Musa. Kita tak sebut ilahi Musa. Kita tak lepaskan suara begitu. Kita berikan nipis. Di sini huruf ta saja yang tebal. At-ta. At-ta. Huruf ta saja yang berbaris di atas saja. Yang lain kembali seperti biasa, huruf yang istifal ataupun huruf yang nipis. La'alli attali'u ila ilahi Musa. Begitu saja. Perkataan Musa. Satu perkataan, walaupun bacaan kita baca dengan baris atas lah, Musa. Tidak boleh baca Musa. Walaupun ada qiraat yang membaca Musa, kita baca dengan baris atas, baris fathah. Okey, wallahu a'lam. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi ya, membacakan ataupun berkongsi Ustaz ya tentang bagaimana tajwid untuk kita terus ya baca dengan terbaik Ustaz ya dalam hidup kita. Dan sudah pastinya ia ada kaitan dengan kisah Musa ini. Kita adalah kisah terbaik juga Ustaz ya, kisah-kisah Al-Qasas. Menariknya surah ini tak dinamakan surah Musa, Betul, surah Al-Qasas, dan ada perkataan kusi pula di dalam surah ini yang telah kita belajar, iaitu perkataan yang diucapkan oleh ibu Musa kepada kakaknya, kusi ya, ikut secara dekat-dekat. Jadi bila kita baca surah Al-Qasas ini, ada kisah Musa, kita kena ikut dekat-dekat. Apa sahaja yang berlaku pada Nabi Musa ini sebenarnya ia berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia juga berlaku kepada kita, pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ingin membawakan wahyu kepada pelbagai kumpulan manusia. Dan salah satu fokus Nabi Musa ini sebelum masuk kepada Yam ya, sebelum ditenggelamkan Firaun, itulah targetnya. Dan selepas itu dakwah Nabi Musa diteruskan untuk membasmi orang-orang munafik di kalangan Bani Israel. Mari sama-sama kita lihat kepada ayat 40 hingga ayat 43. Apa lagi yang berlaku kepada Firaun. Kalau kita perasan dalam surah ini tidak ada kisah tongkat Nabi Musa. Ya, tidak ada kisah tongkat Nabi Musa dibaling pada depan Firaun, tidak ada ya. Kita sudah tengok kepada kebenaran Nabi Musa itu pada surah Taha, pada surah Asy-Syu'ara. Jadi kali ini yang diberi highlight ialah walaupun dah betul Nabi Musa ini ya jujur, benar, tetapi Firaun masih lagi cakap dia ni penipu ni. Cuba buat bangunan ni, nanti aku nak tengok Tuhan Musa. Dia cuba untuk merendahkan Nabi Musa. Jadi mari sama-sama kita baca ayat yang ke-40 hingga ayat 43 untuk kita melihat dalam keadaan kesombongan Firaun dan juga tenteranya, Allah memberitahu sesuatu. Ayat 40 hingga ayat 43. Baik, jom sama-sama kita baca ayat 40 dengan hingga ayat 43 menutup muka surat yang ke-390 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنةً ويوم القيامة هم من المقبوحين
ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. صدق الله. Surah Al-Azim. Gitulah bacaan daripada ayat 40 hingga 43 untuk kita melihat fa akhadnahu wa junudahu fanabadhnahum fil yam. Ini adalah perbezaan ataupun pemisahan, ya, bagaimana dakwah Nabi Musa dan Harun pergi kepada Firaun dan juga al-Malak dan juga orang-orang di Mesir itu berakhir, ya, apabila mereka cuba menyampaikan tetapi mereka makin melawan. Ada 9 mukjizat yang dibekalkan untuk Nabi Musa untuk dibawakan, tetapi mereka tidak menerimanya. Malah masih lagi pada ayat 38 Firaun menyatakan wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Aku yakin dia ni penipu. Ya, walaupun dah tahu dah ular atau ungkat menjadi ular makan kepada ular-ular kecil. Kalau kita tengok dalam surah Taha, dalam surah Asy-Syu'ara, semua bukti-bukti itu tidak, malah ditambah lagi kalau boleh buat bangunan nak tengok Tuhan Musa. Dia memperolok-olokkan perkara tersebut. Kerana kesombongan tersebut, Allah nyatakan kami menyiksa dia, sekali lagi diberi perhatian kepada dia itu Firaun wa junudahu dan juga pasukan bala tenteranya. Mengapa perlu diberi perhatian kepada dia dan juga pasukan bala tenteranya? Pasal tuan-tuan sekalian, untuk maklumat, dalam kehidupan ini seorang pemimpin itu dia tak boleh berdiri sendiri. Dia ada tentera-tentera, kuncu-kuncu ataupun pembesar-pembesarnya. Inilah yang akan sokong antara satu sama lain. Yang ini korup, dia akan disokong oleh orang bawah yang akan buat kerja kerosakan kezaliman itu, dan orang bawah pun berbuat kezaliman juga. Dia juga akan menghentam kepada orang-orang di bawah pada zaman Mesir tersebut. Jadi ini adalah senario politik yang berlaku sepanjang zaman. Orang atas ini dia tak boleh berdiri sendiri. Dia datang daripada orang bawah yang sokong, dan orang bawah yang sokong ini asalnya itu datang daripada orang bawah. Awalnya Nabi Yusuf memimpin dengan adil 400 tahun sebelum itu, tetapi lambat laun kerana nilai-nilai yang ada itu makin musnah, maka yang naik itu adalah pemimpin yang tidak beriman dan zalim kepada rakyatnya. Ini yang kita perlu ambil perhatian, mengapa wahyu memastikan pemimpin masih lagi tidak zalim dan rakyat tidak zalim. Pasal kalau rakyat tak tahu apa isi wahyu, maksudnya baca Quran tak tahu apa isinya, lambat laun dia kata bahawa tak apa kot kalau saya bayar RM5 untuk lancarkan fail saya di pejabat tanah, contoh kan. Dia rasakan bahawa itu normal, ya. Tetapi bila itu dah normal, maka orang ini yang akan lambat laun jadi pemimpin, dan dia kata bahawa alah, saya dapat 5 juta pun, yang penting saya dapatlah pokok ke, saya nak dapat tanah ke, yang penting saya nak perkara ini. Ini yang berlaku, dan Allah menyatakan kami tenggelamkan mereka di mana tuan-tuan? Fil yam. Yam ini kita pernah jumpa perkataan ini awal ketika peristiwa ibu Musa meletakkan Nabi Musa dalam bakul dan diletakkan pada yam, Sungai Nil, ya. Tapi apa maksud yam? Yam ini Ustaz, maksudnya ialah satu tempat yang arusnya amat deras, ya. Kalau tadi Sungai Nil, tapi di sini adalah laut yang dilalui oleh Nabi Musa dan juga Bani Israel sekitar 600,000 orang. Mereka lalu dan kemudian dikejar oleh Firaun dan juga kuncu-kuncunya, tetapi akhirnya di tengah-tengah itu ditutup laut tersebut, maka mereka tenggelam. Fanzur kaifa kana aqibatul zalimin. Perhatikanlah, ya, apakah kesan kepada orang yang zalim. Orang zalim dia rasakan bahawa dia selamat, dia boleh terus berkuasa, tetapi sebenarnya Allah akan memberikan ancaman dan azab dari masa ke semasa. Nabi Muhammad tidak nampak perkara ini, tetapi Allah suruh lihat dengan mata hati. Kita tak nampak peristiwa ini, tapi Allah suruh kita lihat dengan ilmu mata hati kita untuk memastikan kita tidak terlibat seperti mereka. Apakah sifat mereka yang Allah simpulkan? Ayat 41 kita baca sekali lagi, agar kita menjadi pemimpin yang tidak mengajak ahli keluarga kita ilan nar. Ayat 41 kita baca sekali lagi.
Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Kita ada sahabat-sahabat kita di FB yang sedang menunaikan umrah pada ketika ini. Mereka sempat di sana sebelum pengumuman penangguhan itu. Maka antaranya Datuk Hajah Rozana Rahmat yang berada di sana menyampaikan salam daripada Masjidil Haram. Pohon doa buat kami jemaah umrah diberikan perlindungan daripada wabak COVID-19 supaya dapat menjalankan ibadah umrah dengan sempurna, dan kami juga mendoakan keselamatan buat rakyat Malaysia dari wabak COVID-19 ini, bala bencana, musibah dan khususnya banjir yang melanda ini, dan juga kecintaan dan juga kerinduan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Baitullah, kami bermusafir untuk mencari redha Allah. Mekah sekarang ni dikhabarkan 17 darjah Celsius. Sejuk kata Datuk. Ya, katanya waktu yang sangat seronoklah kalau untuk buat umrah dalam winter time ni, masya-Allah. Jadi mudah-mudahan diberikan kemudahan kepada semua, insya-Allah. Baik, kita nak sambung balik ayat kita yang seterusnya. Ayat yang ke-41 kita baca. Auzubillahi minasyaitanir rajim. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. صدق الله العظيم. Dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Inilah kesimpulan daripada terbenamnya ataupun tenggelamnya Firaun dan juga tentera-tenteranya. Allah kata kami jadikan a'immatan yad'una ilan nar. Apa maksudnya di situ? Para pemimpin yang menyeru kepada neraka ini, ideanya ialah apabila seorang pemimpin itu naik, sebenarnya ia datang daripada orang biasa-biasa. Sudah tentunya, ya, kalau kita lihat sejarah, Nabi Yusuf itu memimpin dengan baik, kemudian lambat laun lahirlah orang-orang tertentu, ya, daripada orang-orang Mesir pada waktu itu, dan mereka berubah, ya, kuasa kepada pemimpin yang akhirnya dipegang oleh tampuk Firaun pada waktu ini. Jadi apabila Allah nyatakan waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar, mereka ini menyeru kepada ke neraka. Mengapa? Kerana mereka tidak berpegang kepada al-haq yang kita lihat pada ayat 39, Ustaz. Al-haq. Al-haq ini datang daripada mana? Kebenaran itu datang daripada wahyu, bukannya sekadar ikut kepada nafsu ataupun ikut kepada paksu. Kan? Yang tadi itulah ayat 36, ikut pada pakcik, ikut pada makcik, ikut pada orang dulu dah biasa buat begini, kita belanjalah besar-besar. Kalau ada pemimpin datang rasmi itu bagi besar-besar dia punya belanja dia, pasal ini projek untuk kita. Itu kebiasaan orang buat. Tetapi kita tahu bahawa itu bukan dalam tradisi Nabi untuk kita berbelanja besar, menghabiskan duit rakyat ataupun duit manusia yang perlukan bantuan. Jadi bila kita tahu begini, maka Allah kata mereka dijadikan imam, ya, pemimpin kepada neraka, dan siapa yang ikut mereka? Orang-orang sekali di belakang itu yang tidak menegur kepada pemimpin seperti Firaun ini yang bermewah. Mereka ini semuanya ambil bahagian masing-masing dan menindas kepada Bani Israel yang berada di Mesir. Wa yaumal qiyamati la yunsarun, dan mereka itu tidak akan ditolong. Tidak akan ditolong. Tadi Firaun ditolong oleh malak, oleh pembesarnya. Pembesar pun saling tolong kepada Firaun. Saling apa istilahnya Ustaz ya? I scratch your back, you scratch my back. Itu bahasa Inggeris lah, ya. Ya, awak tolong saya tolong awak. Saya bagi awak projek, awak bagi saya projek. Tetapi rupanya di akhirat nanti Allah kata kamu tidak akan ditolong. Ya, malah wa atba'nahum fi hadhihi dunya fi dunya la'nah. Ya, di dunia lagi mereka itu akan dilaknat oleh siapa? Sampai sekarang orang akan panggil orang yang zalim Ustaz ya sebagai Firaun. Kan? Walaupun Firaun ni adalah satu jawatan sebenarnya, ya, bukan nama, tetapi itu adalah kesan daripada kezaliman. Jangan kita zalim di tempat kerja ataupun dalam memimpin
negeri ataupun negara, kita ambil feedback maklum balas Ustaz ya, daripada orang yang kita pimpin, dan kita cuba buat yang terbaik ikut al-haq. Kadang-kadang mungkin kita buat yang benar pun ada orang tak suka juga. Teruskan perjuangan, kerana tidak mahu laknat. Yang keduanya, wa yaumal qiyamati hum minal maqbuhin, di hari kiamat nanti mereka ini diletakkan, dihina, dijauhkan, ataupun di maqbuhin ini qabih Ustaz ya, sesuatu yang jelek ya. Awalnya pakai cantik, pakai kereta okey, minyak wangi yang berpuluh ribu jam yang cantik ya. Kalau Firaun ini tatah permata, yakut, marjan dan sebagainya, tapi akhirnya di akhirat nanti duduk hina ya. Kerana apa? Kerana dia menghina kepada rakyatnya pada waktu ini. Ini adalah janji ataupun ancaman Allah untuk pemimpin ya, pemimpin besar, pemimpin kecil. Saya memimpin pada keluarga pun sama juga, kena jaga-jaga, dan ini peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bawakan perkara ini ya, bagaimana kita nak pastikan kita tidak terjebak kepada budaya Firaun. Ayat 43 adalah jawapan untuk kita memahami perkara ini. Sekali lagi bersama Ustaz Tirmizi. Baik, jom. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Sadaqallahu Subhanallahul Azim. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat setelah kami binasakan umat-umat terdahulu untuk menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk serta rahmat agar mereka mendapat pengajaran. Amat banyak poin dalam ayat ini. Satu, Allah bagikan kitab selepas itu namanya Taurat, selepas terbenamnya Firaun Ustaz ya. Jadi sebelum Firaun tu sebenarnya Nabi Musa tak ada kitab lagi. Dia ada mukjizat saja, tak ada kitab lagi. Jadi dia cerita pasal apa? Cerita anti kezaliman. Itu dia punya point dia ketika sebelum dibenamnya Firaun. Selepas itu barulah dapat kitab, menjadi apa? Selepas daripada kehancuran al-qurun ya, kumpulan yang al-ula, iaitu 5 kumpulan Nabi Nuh, Nabi Hud, Saleh dan kaum-kaumnya itu dihancurkan. Yang akhir sekali adalah Firaun ya, dihancurkan. Basaira linnas, untuk menjadi pelita, menjadi sebagai satu pemisah ya. Selepas Firaun terbenam saja, selepas itu tidak ada lagi kehancuran secara massa, tidak ada ya. Bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau banjir ke, kalau puting beliung ke apa ke, itu bukan azab Ustaz ya. Bagi umat Nabi Muhammad ialah dengan orang yang berjihad, itulah yang akan menjadi azab kepada orang yang tidak beriman. Dan daripada Taurat itu dapat hidayah, dapat rahmah yang akan dapat jadi peringatan. Jadi apa yang kita belajar di sini, bagi Nabi Musa dapat Taurat itu adalah sumber yang mencerahkan, menjadi hidayah, menjadi sumber kasih sayang agar mereka mendapat pelajaran. Bagi kita teruskan dengan kitab seterusnya, kita bergabung Ustaz ya. Kita tidak ada tongkat lagi. Tongkat dan kitab tak. Sebenarnya dalam Quran ini ada dia punya macam ular yang akan menelan idea-idea yang ada. Dalam masa yang sama dia adalah punca hidayah, kasih sayang daripada Allah SWT. Inilah satu-satunya mukjizat yang kekal, bergabung segala mukjizat masuk ke dalam Al-Quran, dan kita doakan kita ambil pelajaran resolusi pada hari ini. Kita saksikan, iaitu resolusi kita yang pertama, teruskan berdakwah dengan mukjizat yang dibekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang masih kekal sekarang, Al-Quran. Pada zaman Nabi Musa ada banyak mukjizat. Yang kedua, menegur mereka yang zalim, kerana kezaliman itu lambang kepada kegagalan ya, lambang kepada kegagalan. Dan yang ketiga, jangan berlagak sombong yang akan membawa kebinasaan seperti Firaun
dan pada zaman ini Allah akan menghancurkan, menurunkan, menggagalkan semua penzalim. Kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, hubungkanlah kami dengan Al-Quran, ya Allah, istiqamahkanlah kami dengan Al-Quran, ya Allah. Janganlah kau putuskan hubungan kami dengan Al-Quran, ya Allah. Janganlah kau putuskan hubungan kami dengan Al-Quran dalam hati-hati kami, dalam rumah-rumah kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, berikanlah hujan yang bermanfaat kepada kami, ya Allah. Ya Allah, kami memohon, ya Allah, agar hujan yang hanya mengelilingi kami, ya Allah, dan bukannya menimpa ke atas kami, ya Allah, alihkannya, ya Allah. Alihkanlah ia ke atas tempat yang tinggi, ya Allah, gunung ganang dan bukit bukau, ya Allah, perut-perut lembah dan tempat tumbuhnya pokok-pokok, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada bencana ini, ya Allah. Ya Allah, bila ganjaran pahala kepada kami, ya Allah, berikanlah sumber kekuatan kepada kami, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita, menyelamatkan keadaan kita semasa Ustaz ya. Dalam masa yang sama juga untuk kita sentiasa menjadikan Al-Quran ini sebagai sumber hidayah dan kita menentang kepada kezaliman di mana jua. Inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran, di mana kita menyokong kepada gerakan ini untuk kita menyampaikan nilai bahawa Quran anti kepada kezaliman di mana jua, dan itulah nilai yang perlu kita hidupkan. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pada pagi esok, dan terus kita akan menyambung lagi apakah kisah seterusnya berkaitan dengan Nabi Musa. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.